Sebelum saya memulakan video ini, sedikit peringatan untuk semua. Seperti biasa, saya akan muat naik video ini di semua social media Kupi-Kupi Go. Tapi kalau tiba-tiba social media saya terpadam, kamu boleh cari saya di YouTube. Pada 8 Oktober 2023, kita dikejutkan dengan serangan daripada Hamas menembusi tembok Israel yang selama ini disangka kebal. Serangan ini telah mengakibatkan lebih daripada 1,300 kematian sementara ramai yang diculik. Membalas serangan ini, Israel telah menggugurkan ratusan bom di Gaza yang sehingga hari ini telah membunuh lebih daripada 2,700 orang. Mungkin masih ramai lagi yang tertanya-tanya apa sebenarnya yang berlaku di Palestin. Mungkin ramai yang tidak tahu punca kemarahan rakyat Palestin. Itulah video kita pada hari ini. Berdasarkan fakta dan juga sejarah, kita akan mendalami konflik yang berlaku di Palestin. Untuk kita memahami konflik ini dengan lebih dalam lagi, pertama sekali kita kena lihat fakta dan sejarah sebelum melihat apa yang berlaku pada 8 Oktober lalu. Kita akan melihat sejarah Zionis, peranan pihak British dan beberapa siri perang yang berlaku membawa kepada penubuhan Israel dan ketidakpuashatian rakyat Palestin. Sekitar 507 tahun dahulu pada tahun 1516 sehingga tahun 1517 berlaku satu perang di antara negara-negara Arab yang dikenali sebagai Perang Mamluk. Ini adalah perang di antara Empire Ottoman dan juga Empire Mesir. Kemenangan berpihak kepada Empire Ottoman yang menakluki Palestin, di mana mereka memerintah Palestin selama 402 tahun sehingga tahun 1918. Pada tahun 1914, Perang Dunia Pertama tercetus. Perang ini berakhir 4 tahun kemudian menyaksikan kekalahan Empire Ottoman kepada negara Barat. Pada waktu ini, Empire Ottoman dibubarkan dan digantikan dengan negara Republik Turki. Selepas kekalahan mereka ini, pada tahun 1920, pihak British diberikan mandat untuk mentadbir Palestin. Pada waktu inilah Yahudi Zionis mula campur tangan untuk merealisasikan impian mereka sejak tahun 1897 lagi mendirikan negara Israel di tanah Palestin. Sebelum Perang Dunia Pertama, orang Yahudi tidak mempunyai negara. Mereka hidup berkelompok di sekitar Eropah. Contohnya, di Britain ada 300,000 orang Yahudi, ataupun di Jerman terdapat 545,000 orang Yahudi. Pada tahun 1897, satu gerakan Yahudi dikenali sebagai Gerakan Zionis ditubuhkan oleh seorang lelaki yang dikenali sebagai Theodor Herzl. Tujuan utama gerakan ini hanya satu, untuk mewujudkan negara Israel di tanah Palestin. Mereka percaya tanah Palestin tempat suci untuk kaum Yahudi dan tanah ini telah dijanjikan oleh Tuhan mereka. Semasa kelompok Yahudi ini hidup di Eropah, mereka berjaya mengasimilasikan diri di situ sehingga tahap mereka mempunyai pengaruh yang besar di dalam kerajaan Eropah dengan memegang jawatan penting seperti David Lloyd George, seorang Zionis dan juga bekas Perdana Menteri Britain, ataupun Herbert Samuel, seorang ketua parti politik dan juga ahli kabinet di Britain, juga seorang Zionis. Mereka ini adalah dua daripada ribuan Zionis yang giat melobi dan mempengaruhi kerajaan British untuk merealisasikan impian membentuk negara Israel di Palestin. Usaha mereka ini berhasil bila pada tahun 1917, satu deklarasi yang dikenali sebagai Deklarasi Balfour yang ditulis oleh Menteri Luar Britain dikenali sebagai Arthur James Balfour kepada ketua gerakan Zionis Britain, Baron Rothschild. Deklarasi ini telah diwar-warkan oleh pihak British kepada seluruh dunia. Di sinilah mereka menyatakan sokongan penuh tanpa prejudis kerajaan British untuk menyokong penubuhan negara Israel di Palestin. Di sinilah inspirasi Yahudi Zionis mula menjadi realiti. Namun begitu, ia mendapat pelbagai reaksi yang berbeza. Negara-negara Arab menentang rancangan ini, sementara negara-negara Barat menyokong. Walaupun begitu, di sebalik tentangan yang hebat dari negara-negara Arab, ini tidak menghalang lebih dari 100,000 orang Yahudi berpindah ke Palestin untuk memulakan penempatan di situ. Pada tahun 1939 pula, tercetusnya Perang Dunia Kedua. Ini adalah perang di antara negara sekutu yang diketuai oleh Britain, Amerika dan Rusia, pada waktu itu Soviet Union. Mereka menentang negara eksis yaitu Jerman, Jepun dan Itali. Perang ini berakhir pada tahun 1945
ia menyaksikan kemenangan negara sekutu. Selepas mereka mendapat kemenangan, usaha Zionis mewujudkan negara di Palestin dipercepatkan. Maka sejak tahun 1947, perpindahan besar-besaran orang Yahudi ke Palestin pun dilaksanakan. Gambar yang anda lihat ini adalah sekeping gambar yang memberikan 1000 makna. Ini adalah saat pendatang Yahudi sampai ke pesisiran pantai Palestin. Mereka menaikkan banner merayu kepada penduduk Palestin untuk tidak menghancurkan impian mereka. Banner ini bertulis, "The German destroyed our family and home. Don't you destroy our hope." Ataupun diterjemahkan menjadi, Jerman menghancurkan keluarga dan rumah kami. Jangan kalian hancurkan harapan kami. Setelah dibantu oleh pihak British dan negara-negara barat seperti Amerika, penduduk Yahudi yang tinggal di sekitar Eropah berpusu-pusu berpindah ke Palestin, mendirikan penempatan haram. Pada waktu ini, kerajaan Israel yang ditubuhkan tanpa berperi kemanusiaan menghalau lebih dari 900,000 penduduk Palestin dari tanah mereka sendiri untuk menempatkan orang-orang Yahudi yang berhijrah ke situ. Peristiwa ini dikenali sebagai Nakba ataupun diterjemahkan sebagai Hari Malapetaka. Penghijrahan besar-besaran orang Yahudi ini ditentang keras oleh negara-negara Arab sehingga tercetusnya perang sebanyak 7 kali di antara Israel yang disokong oleh Amerika dan British menentang Palestin yang disokong oleh negara-negara Arab. Malang 1000 kali malang, setiap kali perang tercetus, Israel muncul sebagai pemenang. Setiap kemenangan mereka pula mengecilkan lagi tanah penduduk asal Palestin, sehinggalah hari ini hanya tinggal Gaza yang bersempadan dengan Mesir dan tebing barat ataupun West Bank yang bersempadan dengan Jordan. Maka dengan itu, sejak tahun 1948 sehingga hari ini, untuk 75 tahun lamanya, penduduk Palestin ditekan, ditindas dan hidup di dalam ketakutan. Ini membawa kita kepada poin saya yang seterusnya. Palestin, penjara terbuka terbesar di dunia. Palestin disifatkan sebagai penjara terbuka terbesar di dunia. Di bawah sistem pemerintahan rejim apartheid Israel, mereka menindas penduduk Palestin. Mereka melayan penduduk Palestin seperti tahanan penjara, di mana jalan-jalan dipenuhi dengan pos pengawal yang mengawal pergerakan keluar masuk mereka. Setiap gerak-geri mereka dipantau oleh CCTV yang diletakkan di kawasan kediaman. Penduduk Palestin tidak kira dewasa, wanita, orang tua ataupun kanak-kanak seringkali ditangkap, dituduh dan dipenjarakan tanpa sebab. Apatah lagi untuk penduduk Palestin mendapatkan keadilan adalah satu perkara yang mustahil. Keperluan asas juga dihadkan, tiada bekalan elektrik dan air yang cukup. Tambahan lagi, seluruh kawasan kediaman penduduk Palestin dikawal ketat oleh tentera bersenjata menaiki kereta berperisai. Keberadaan tentera rejim apartheid Israel ini juga mengancam penduduk Palestin pada setiap masa dan melayan penduduk Palestin dengan zalim. Banyak peristiwa yang menjustifikasikan kekejaman rejim apartheid Israel ini seperti insiden tembakan 1994 di Masjid Ibrahimi, insiden serangan Israel terhadap penduduk Palestin di Masjid Al-Aqsa pada tahun 2021 dan 2023 dan banyak lagi. Kezaliman Israel ini boleh digambarkan dengan data yang anda lihat ini. Ini adalah statistik perbandingan jumlah kematian di antara penduduk Palestin dan Israel sejak tahun 2008 sehingga tahun 2020. Satu perbezaan yang ketara menggambarkan penindasan Israel terhadap penduduk Palestin. Apa yang saya sampaikan ini adalah realiti yang terpaksa dihadapi oleh penduduk Palestin pada setiap hari untuk 75 tahun lamanya. Memetik laporan seorang wartawan Al Jazeera yang bernama Dina Takruri, ketika membuat liputan terhadap isu ini, dia menemu bual bekas tentera Israel yang mendedahkan mereka diarahkan untuk mengawal hidup orang Palestin sehingga ke elemen asas. Ini supaya penduduk Palestin kekal takut dan selalu ingat siapa yang berkuasa sehingga tahap mereka takut untuk mengangkat kepala mereka sendiri. Saya sarankan anda menonton video YouTube daripada AJ Plus berjudul How Israeli Apartheid Destroying My Hometown dan Why a Palestinian Christian Leaving Jesus Birthplace untuk memahami dengan lebih terperinci apa yang saya sampaikan ini. Ini membawa kita kepada antara titik kemuncak yang mengakibatkan serangan pada 8 Oktober lalu. Bangkit menentang penindasan dan normalisasi.
Satu lagi fakta yang penting untuk kita tahu ialah di Palestin ada dua pentadbir. Hamas adalah pentadbir di Gaza, sementara di tebing barat ditadbir oleh Palestinian National Authority ataupun PLO. Sejak ditubuhkan pada tahun 1993 dahulu, PLO cuba untuk menyelesaikan konflik ini melalui rundingan diplomatik di antara negara, seperti perjanjian keamanan yang dimeterai pada tahun 1993 yang dikenali sebagai Oslo Accord. Antara intipati perjanjian Oslo Accord ini ialah untuk Palestin menubuhkan kerajaan mereka sendiri yang akan memerintah Gaza dan tebing barat dalam masa 5 tahun. That the security of the Israeli people will be reconciled with the hopes of the Palestinian people. This brave gamble that the future can be better than the past must endure. Tapi perjanjian ini telah dilanggar oleh Israel bila mereka bukan sahaja melanggar perjanjian, tapi mereka giat mengembangkan penempatan haram di kawasan milik Palestin dengan merobohkan dan menghalau penduduk Palestin yang terpaksa melarikan diri ke kamp pelarian. Sehingga hari ini, lebih dari 1.5 juta penduduk Palestin terpaksa hidup di kamp pelarian, bukan di negara luar, tetapi di negara sendiri. Untuk bertahun-tahun lamanya, PLO cuba untuk merealisasikan impian rakyat Palestin membina kerajaan mereka sendiri, tetapi PLO dilihat sebagai satu pentadbir yang lemah. Dengan itu, pada tahun 2007, kumpulan politik yang lebih agresif iaitu Hamas diangkat menjadi pentadbir di Gaza. Di dalam tempoh merealisasikan impian untuk Palestin membentuk kerajaan, penindasan dan kezaliman Israel menjadi semakin teruk. Ini memaksa Hamas untuk bangkit dan mempertahankan kedaulatan negara mereka yang membawa kepada serangan Hamas pada 8 Oktober lalu. Selain daripada itu, antara yang membawa kepada serangan Hamas ini juga ialah normalisasi di antara negara Arab dan juga Israel. Apa itu normalisasi? Secara ringkasnya, normalisasi ialah mengubah persepsi melihat sesuatu perkara yang tidak normal menjadi satu benda yang normal. Di dalam konteks ini, krisis rakyat Palestin tidak lagi dianggap sebagai satu krisis. Ia dilihat sebagai satu perkara yang normal oleh masyarakat dunia, khususnya negara-negara Arab. Contohnya, pada tahun 2020, Arab Saudi yang selama ini menyokong perjuangan Palestin dan menentang Israel cuba untuk menjalinkan hubungan diplomatik dengan Israel. Rundingan normalisasi ini dikenali sebagai Abraham Accord yang akan memperbaiki hubungan negara Arab dengan Israel. Walaupun begitu, sejak peperangan Hamas-Israel tercetus pada 14 Oktober 2023, Arab Saudi telah membatalkan rundingan mereka untuk menjalankan hubungan diplomatik dan menggesa supaya rundingan keamanan di antara Palestin dan Israel dilakukan. Hipokrasi Amerika dan juga Israel. Joe Biden, Presiden Amerika, telah membuat kenyataan yang Amerika akan bersama-sama Israel di dalam konflik ini. Mereka telah menyumbang $3 bilion kepada Israel untuk mempertahankan negara mereka. Amerika juga telah menghantar 2 buah aircraft carrier ataupun kapal laut pengangkut kapal pejuang ke Israel. Hipokrasi Amerika ini terserlah bila mereka secara terang-terangan menyokong Israel. Negara lain tidak pula boleh menyokong Palestin. Contohnya, Amerika memberi amaran kepada Iran, negara yang banyak menyokong perjuangan Palestin, supaya tidak campur tangan. Melalui bantuan-bantuan dari Amerika ini, Israel telah membuat pengumuman untuk menjalankan serangan dari semua sudut, dari darat, udara dan laut untuk menyerang Gaza. Persoalannya, apa yang berkemungkinan akan terjadi? Menurut Norman Finkelstein, seorang saintis politik yang ditemu bual di Al Jazeera, dia mengatakan yang Israel berkemungkinan akan melancarkan satu lagi operasi yang lebih kurang sama seperti yang dilancarkan pada tahun 2008. Operasi itu dikenali sebagai Operation Cast Lead dan Operation Protective Edge yang dilancarkan pada tahun 2014. Ini adalah siri operasi perang untuk melaksanakan pembersihan etnik dan mengisytiharkan kawasan tersebut sebagai kawasan security zone yang kemudian akan dijadikan penempatan baru untuk rakyat Israel. Ataupun bahasa mudahnya, Israel akan menakluk. Semasa video ini dibuat, Israel masih lagi menggugurkan bom di Gaza yang membunuh ribuan orang. Mereka telah mengepung Gaza dari semua sudut, daripada lautan, daripada darat dan juga daripada udara. Mereka juga menghancurkan fasiliti asas seperti hospital,
Israel telah mengarahkan penduduk Palestin untuk keluar tetapi membunuh mereka yang cuba untuk keluar dari situ. Mereka juga menyekat segala bantuan yang diberikan kepada penduduk Palestin di Gaza. Itu adalah antara beberapa kezaliman Israel yang melanggar undang-undang dunia. Bila mana komuniti antarabangsa mengecam tindakan Israel, tiada hukuman yang diberikan kepada mereka. Apa yang akan terjadi? Kita hanya boleh tunggu dan lihat. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan anda sedikit penjelasan tentang konflik yang berlaku di Palestin. Dan untuk mengakhiri video ini, bersama-samalah kita berdoa supaya konflik ini dapat berakhir untuk mengelakkan lebih banyak korban.